Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alia Batusha binti Zahid, nombor matrik 225384, telah menjalankan PALS selama 10 hari di SMK Bandar Sungai Buaya. Guru pendamping saya adalah Puan Nur Ina Saleha dan penyelia saya adalah Dr. Muhammad Saiful Asman. Latar belakang SMK Bandar Sungai Buaya. SMK Bandar Sungai Buaya telah dibuka secara rasminya pada 1 Julai 2002. Struktur bangunan SMK Bandar Sungai Buaya adalah 4 bangunan berwarna biru yang tersegam indah yang bercantum dan terdapat tapak pimpinan yang digelar 720 Square di tengah-tengah. SMK Bandar Sungai Buaya telah diserahkan secara rasmi pada 22 April 2002 kepada Tuan Haji Anwar bin Mahad. Pada awalnya, SMK Bandar Sungai Buaya hanya mempunyai 11 orang guru dan 255 pelajar dengan total 11 kelas. Kini, SMK Bandar Sungai Buaya mempunyai 73 guru, 11 staf dan 812 murid. Misi SMK Bandar Sungai Buaya adalah untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Visi sekolah pula adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. SMK Bandar Sungai Buaya merupakan satu-satunya sekolah menengah yang terdapat di persekitaran Sungai Buaya. Sekolah yang tersegam indah ini menjadi pusat pendidikan kepada murid-murid yang tinggal di Kampung Felda Sungai Buaya, di Bandar Sungai Buaya dan juga di Kampung Koskat. Antara infrastruktur sekolah iaitu kemudahan fizikal adalah seperti kantin, koperasi, bilik guru, tapak perhimpunan, pejabat dan tandas. Bagi kemudahan humanistik pula, SMK Bandar Sungai Buaya mempunyai surau, bilik rawatan, bilik kaunseling, garaj kereta guru, bilik disiplin dan bilik siar raya. Bagi kemudahan PDP, SMK Bandar Sungai Buaya mempunyai bilik darjah, makmal kimia, makmal biologi, makmal fizik, makmal komputer dan padang bola sepak. Pemerhatian terhadap proses PDP dalam bilik darjah. Aktiviti yang dilaksanakan oleh guru pendamping saya adalah mengaitkan teori fizik dengan kehidupan seharian. Hal ini supaya murid dapat memahami dan menghubungkan teori yang dipelajari dengan aplikasi dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah guru bertanyakan soalan kepada murid ketika dalam proses perbincangan. Ini supaya guru dapat merangsang pemikiran kritis murid untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Seterusnya adalah guru membantu murid menyiapkan modul menggunakan konsep perbincangan. Pada pendapat saya, ini merupakan satu kelemahan kerana sesetengah murid hanya menyalin sahaja jawapan yang diberikan oleh guru. Seterusnya adalah guru memasukkan unsur humor dalam pengajaran. Hal ini supaya murid tidak akan mengantuk dan hubungan antara murid dan guru akan menjadi lebih rapat. Antara alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru pendamping saya adalah simulasi digital dan eksperimen. Bagi BBM bahan bantu mengajar pula, guru pendamping saya menggunakan slide dan latihan pengukuhan. Amalan pedagogi yang dilaksanakan dalam kelas adalah guru pendamping saya menggunakan bahasa dan cara penerangan yang mudah difahami. Guru saya juga menggunakan unsur humor dalam pengajaran agar murid tidak mengantuk. Guru saya juga melaksanakan pembelajaran kendiri iaitu memberi masa kepada murid untuk mencuba menjawab soalan dengan sendiri. Sepanjang 10 hari saya di SMK Bandar Sungai Buaya, saya dapat menyertai 4 masa pembelajaran. Guru pendamping saya menggunakan 4 masa pembelajaran yang bernilai 160 minit untuk mengajar topik 4.3 fizik tingkatan 4 haba pendam tentu. 2 masa pembelajaran pertama yang bertempoh 1 jam 20 minit, guru saya menggunakan untuk menerangkan teori bagi satu subtopik berserta dengan eksperimen. Bagi 2 masa pembelajaran yang seterusnya pula, guru saya membincangkan tentang aplikasi fizik dan meneruskan dengan perbincangan latihan daripada soalan SPM tahun lalu. Pelaksanaan kebat yang dilaksanakan dalam bilik darjah adalah guru saya menggunakan konsep perbincangan dan bertanyakan soalan agar murid dapat berfikir dengan lebih kreatif. Guru juga menyebut satu konsep yang digunakan dalam kehidupan seharian dan mengarahkan murid untuk berfikir mengapa dan bagaimana dan mengaitkannya dengan hukum fizik. Pengalaman PALS ini memberi saya persediaan diri sebagai seorang guru. Antaranya adalah saya dapat menyaksikan kemahiran pengurusan bilik darjah. Saya juga dapat belajar tentang pelaksanaan pengajaran yang berkesan.
Saya juga dapat melihat kemahiran berinteraksi dengan pelajar dan saya mendapat pemahaman terhadap tanggungjawab seorang guru. Saya juga dapat belajar strategi penyelesaian masalah. Refleksi terhadap budaya sekolah. Antara kelebihan dan kekurangan budaya sekolah yang saya dapat lihat adalah budaya sekolah yang pertama adalah seperti perhimpunan rasmi. Kelebihannya adalah informasi dapat disampaikan. Budaya yang kedua adalah pengasingan murid lewat ketika perhimpunan berlangsung. Kelebihannya adalah perjalanan perhimpunan tidak akan terganggu, tetapi kekurangannya adalah murid akan lebih lambat masuk ke kelas. Seterusnya adalah budaya learn a word a day, iaitu lawat. Kelebihannya adalah dapat meluaskan kosakata murid. Selain itu adalah bengkel pecutan SPM di sekolah lain. Kelebihannya adalah murid mendapat tips dan teknik menjawab daripada guru di sekolah lain. Tetapi program ini akan mengganggu waktu PDP. Dan akhir sekali adalah bacaan Yasin setiap Jumaat. Hal ini dapat meningkatkan emosi kerohanian murid. Seterusnya adalah budaya kerja. Budaya yang pertama adalah penggunaan sistem pengembasan cap jari untuk merekodkan kehadiran. Kelebihannya adalah kerana sistem ini berketepatan tinggi dan pengurusan data yang lebih mudah. Seterusnya adalah pihak sekolah meraihkan persaraan setiap staf. Hal ini akan mengeratkan hubungan silaturahim sesama warga sekolah. Seterusnya adalah anugerah perkhidmatan cemerlang. Ini akan memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi guru. Selain itu adalah mesyuarat panitia. Mesyuarat ini dapat membincangkan pelaksanaan aktiviti yang akan dijalankan. Akhir sekali adalah kehadiran murid dimasukkan ke dalam sistem secara atas talian. Kelebihannya adalah sistem ini berketepatan tinggi dan pengurusan data yang lebih mudah. Tetapi kekurangannya adalah masalah teknikal boleh berlaku dan akan mengganggu data murid. Bagaimana budaya-budaya ini diterapkan di SMK Bandar Sungai Buaya? Bagi budaya sekolah, hal ini dapat diterapkan dengan menetapkan visi dan misi yang jelas. Seterusnya, kita boleh melibatkan pelajar, guru dan ibu bapa dalam keputusan yang penting. Dan akhir sekali adalah menggalakkan nilai hormat dan tanggungjawab di kalangan warga sekolah. Bagi budaya kerja pula, yang pertama, kita boleh mengutamakan komunikasi yang efektif antara kaki tangan. Seterusnya adalah menggalakkan penyelesaian masalah secara bersama. Dan akhir sekali adalah mewujudkan persekitaran kerja yang saling menyokong dan produktif. Kepentingan budaya sekolah terhadap profesional perguruan. Kepentingannya adalah dapat menyokong perkembangan profesional guru dan kejayaan pelajar. Seterusnya dapat meningkatkan motivasi pelajar melalui contoh positif dari guru yang profesional. Selain itu adalah menjadikan guru lebih berdaya saing dan inovatif dalam menghadapi cabaran pendidikan. Akhir sekali adalah meningkatkan kualiti pengajaran dan kesejahteraan emosi guru. Rumusannya, antara kelemahan budaya sekolah yang paling besar saya teliti adalah berkenaan kehadiran murid dimasukkan ke dalam sistem secara atas talian. Yang menjadi masalah kerana data tersebut kerap hilang dari semasa ke semasa. Antara cadangan penambahbaikan adalah dengan mengintegrasikan notifikasi kehadiran di aplikasi mudah alih. Atau SMK Bandar Sungai Buaya juga boleh mengambil kehadiran murid menggunakan sistem pengibasan cap jari. Dan juga pemantauan berkala perlu dilaksanakan terhadap sistem kehadiran. Peranan PULS dalam persediaan saya sebagai seorang pelajar untuk menjadi guru adalah pendedahan kepada persekitaran sekolah. Seterusnya adalah menekankan sifat positif dan etika profesional. Ini dapat membentuk sikap yang diperlukan untuk menjadi pendidik yang berintegriti. Selain itu adalah meningkatkan kesedaran tentang kepelbagaian pelajar. Ini dapat membantu saya untuk memahami perbezaan latar belakang murid. Selain itu adalah membina keyakinan untuk kerjaya perguruan. Ini dapat menyediakan asas yang kukuh dan keyakinan untuk menghadapi cabaran dalam dunia pendidikan. Sebagai pelajar sains yang mengambil subjek pendidikan, saya mempunyai dua perspektif untuk cadangan program sulam. Perspektif yang pertama, sebagai pelajar sains yang mengambil subjek pendidikan. Sebagai pelajar sains yang mengambil juga subjek pendidikan, saya mempunyai dua perspektif
untuk melaksanakan program sulam. Perspektif yang pertama iaitu dari segi perspektif sains, iaitu pameran STEM di Dewan Komuniti Penduduk. Hal ini agar kita dapat memberi pendedahan kepada STEM untuk pelajar dan ibu bapa. Kita juga dapat membina hubungan baik dengan komuniti. Dan dari segi perspektif pelajar pendidikan pula, kita boleh mengadakan pusat bimbingan pelajar secara percuma. Hal ini agar kita dapat memberikan komuniti sokongan akademik dan perkembangan diri. Kita juga dapat merapatkan jurang pendidikan antara latar belakang ekonomi. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.